Tapi kali ni agak istimewa, kita dapat bawa terus yang sedang dirawat daripada hospital kita bawa. Payah. Oh. Tak payah naik ambulan ke? Tak payah naik ambulan. Tak apa, kita interview online je payah. Online, okey. Silakan studio kalau dapat. Dekat studio kau dapat kita masukkan dulu. Siapa kita punya tamu ni, Janet? Encik Zulkifli. Cik Zulkifli. Assalamualaikum Cik Zulkifli. Cik Zul, Assalamualaikum. Unmute dia punya ni. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu tetamu kita ni. Nampak, kalau dah nampak pun dia pun bertutup macam tu. Maknanya sekarang beliau memang di hospital ya, kawan-kawan, teman-teman semua sedang mengikuti kami di Facebook ini. Yang sedang kami interview ni adalah saudara Zulkifli Azikri yang disahkan positif COVID-19. Mungkin apa khabar? Kita mesra dengan panggil Ambo. Apa khabar Ambo? Alhamdulillah setakat ini semakin okey. Alhamdulillah lah. Semakin okey. Dah berapa hari di hospital tu? Gamaknya kalau fikirkan di Minda ni dah bulan-bulan namanya dah. Tapi kalau 3 hari tu masih 12 hari lah. 12 hari. 12 hari. Sekarang di mana ni sebenarnya ni? Cik Zul? Setakat ini di Sungai Buloh. Sungai Buloh. Kami ditempatkan di pusat kuarantin lah sebab alhamdulillah simptom-simptom tu dah berkurangan, jadi dia ditempatkan di pusat kuarantin lah. Dia bermulanya macam mana tu Cik Zul yang boleh sampai masuk di dalam kuarantin? Dia boleh Cik Zul sikit rentetan kronologi ke? Boleh ceritakan bagaimana kes tu daripada sebelum disahkan, apa yang mungkin kontak-kontak yang membuatkan Cik Zul disahkan positif, naik ambulan dan sampai ke ward kuarantin sekarang. Boleh ceritakan sedikit pengalaman? Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dahulu kepada host kita pada pagi ini, Pak Ya dan saudara Anik atas undangan, dan saya ucapkan terima kasih juga sangat iaitu kepada keluarga, sahabat-sahabat keluarga besar dan seluruh rakyat Malaysia di atas doa dan keperhatian semua terhadap diri kami semua. Dan saya pergi kepada kronologi cerita bagaimana saya dapat ni. Dia agak lain daripada lain sikit bagi saya lah, sebab ini kejutan yang kedua. Kejutan yang pertama, kita sedia maklum bahawasanya negara kita diserang oleh COVID. Semua panik, takut semua. Dan kejutan yang kedua ialah benda itu diserang kepada saya. Lagi terkejut kan? Kat sana ni special lah, lagi terkejut. Tapi terkejut pun kita kena hadapi lah. Betul. Kena hadapi. Jadi COVID ini saya kena dapat daripada sahabat saya ketika mana 31 hari bulan dapat test pack, dan pada 1 hari bulan tu terus buat test COVID. Ketika itu saya agak dah rasa tubuh pun tak berapa okey dah, dan semua dah start dah. Dan terus lepas test COVID tu, lepas tu kuarantin di rumah. Kuarantin di rumah lah, memang betul-betul di dalam rumah. Yang rumah dan satu bilik saja boleh pakai, yang lain tak boleh, kena keluar. Jadi kalau nak makan apa-apa, isteri kena ni lah, jarak betul lah. Okey, alhamdulillah. Dan test COVID itu 1 hari bulan, lepas tu result positif pada 3 hari bulan, pada hari Jumaat 9 pagi ada panggilan kata tahniah. Bukan tahniah lah, takziah lah. Okey. Kita tak gurau ya tu. Okey, sebab dah sihat kan, tu nak gurau lah. Okey. Zulkifli disahkan positif COVID. Okey. Dan benda-benda positif ni sebenarnya kalau untuk penyakit kita tak nak. Okey, betul lah. Penyakit ni negatif. Kalau SPM kan, SPM sebelah A itu positif. 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 Kalau result untuk penyakit ni kita tak nak positif, kita nak negatif. Tapi kena negatif. Jadi Allahu Akbar. Ketika itu dalam bilik, diamlah. Diam sekejap, istighfar banyak-banyak. Allah, apa Allah nak uji aku sebenarnya ni? Kepada Allah baliklah. Sebab ketika itu pun dah bersedia dah. Bersedia dah sebab kuarantin pun dah agak lama, dah 3 hari dah. Jadi dah bersedia dan beritahu isteri
Dan alhamdulillah ada panggilan daripada Pusat Kesihatan Daerah PKP dan call bahawasanya Hospital Sungai Buloh, ambulan daripada Hospital Sungai Buloh akan datang ambil lah. Dan pada 5 hari bulan malam Pak Isyak, alhamdulillah ambulan datang malam tu. Cuma saya ketika itu saya 2 hari lah agak sakit sikit di rumah. Tapi ada pesanan dah daripada sahabat-sahabat, jika sakit sangat pos 99 dah. Tapi hero ni macam tu lah. Hero ni dia kata biar lambat-lambat sikit, tak ada masalah. Jadi menanggunglah keseorangan kat dalam bilik tu. Allah saja yang tahu kan. Dan itu sebenarnya Dia sakit yang macam mana tu? Ni. Ambo, sakit yang macam mana? Sakit ni sebenarnya nak bagi tahu pun dia special. Sebab penyakit ni penyakit baharu. Jadi saya nak sakit ini datang pada saya pertama sekali simptom-simptom yang saya dapat ialah sesama dan yang keduanya ialah datang badan tu rasa sedap. Rasa tak selesa, kita tahulah badan kita. Rasa macam Iron Man sikit. Rasa macam Hulk. Rasa badan tu rasa padat-padat kan. Tak tahulah simptom orang lain tu macam mana, Allah alam lah. Saya bukan Hulk. Dan sebagai Iron Man juga. Okey. Tubuh saya kan. Okey, jadi macam tu dia rasa macam tubuh tu rasa tak selesa, berat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah dia simptom yang saya dapat ni adalah dada tu rasa dicucuk-cucuk. Seperti jarum cucuk daging. Di dalam dada ni dicucuk-cucuk dengan lajunya. Dan itulah dia boleh menyebabkan pernafasan kita tu kena jagalah. Saya tanya juga pandangan sahabat-sahabat, kata macam mana nak buat. Jadi alhamdulillah sahabat kata tarik nafas panjang-panjang. Jangan tak lepas. Jangan tak lepas. Tarik nafas, cuba tarik nafas panjang-panjang. Cuba. Pak Ya cuba tarik nafas panjang-panjang. Jangan tak lepas. Lepaslah maksudnya. Jangan tak lepas, kena lepas. Okey. Kena lepas lah. Kalau tak lepas nanti masalah lah jadi. Okey, jadi tarik nafas panjang-panjang, lepas. Perlahan-lahan. Jadi kita rasa perlahan-lahan tu dia akan jadi okey dah sikit lah. Okey, dia begitulah. Itu simptom yang 2 hari saya rasa. Dan masuk hari yang ketiga itu, ambulan datang, alhamdulillah. Ambulan datang malam. Jadi suasana kejiranan saya tu tidak panik lah. Ambulan tu tak nampak, dia ada tak bunyi siren semua bagi, alhamdulillah. Dan dibawa kepada Hospital Sungai Buloh dan akhir bulan tu dan diberi treatment dan gejala-gejala lain ada juga dah start. Gejala-gejala lain seperti mana hilangnya deria rasa dan bau. Itu Allah bagi. Hilang deria rasa dan bau. Deria rasa dan bau. Dan bau. Sebab apa? Sebab tak tahulah macam mana. Mungkin ini salah satu simptom dia lah, hilang deria rasa. Untuk makluman semua, makan dekat hospital ni sedap. Orang kata lah. Dan yang kedua ni ialah makannya 4 kali sehari. Tapi bila kita makan ni, ya Allah Tuhanku, rasanya kosong. Rasanya tak ada rasa lah. Macam tu. Dan baunya tak rasa pun, tak bau pun. Jadi tak ada bau apa? Maksudnya tak ada bau apa? Ni apa? Dia tak bau apa. Kalau siapa sebelah saya busuk ke, wangi ke, saja saya tak akan mengata lah kat dia. Saya tak akan puji pun dia. Sebab tak bau pun. Macam mana? Macam tu. Itu hilang lah nikmat itu. Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat. 2 hari lepas, 3 hari lepas, kembali dah deria tu kepada saya. Jadi setakat ini saya makan banyak lah. Jadi tak kisahlah makanan apa, semua itu nikmat bagi saya. Allahu Akbar. Tapi ketika yang tak ada deria tu, tak ada dia rasa dia bau tu, boleh makan ke tak boleh makan ni? Apa? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu penting yang kadang-kadang orang penyakit COVID ni, apabila hilang deria rasa ni dia bau, yang tu dia tak start makan. Apabila dia tak start makan, dia akan jadi lemah tubuh. Sebab tu apabila penyakit COVID, pertama sekali ubat dia lah spiritual. Ubat dia spiritual. Yang segi fizikal tu doktor yang akan handle kan. Okey. Semangat memang kena kuat. Semangat kena kuat. Mental kena kuat. Sebab apa? Sebabnya apabila kita down, kita moral kita rendah, secara automatik COVID tu boleh serang kita.
dia boleh serang kita. Jadi sebab tu saya sentiasa masa kami di ward tu kami ada 6 katil. Lepas tu kita sentiasa berkomunikasi lah sama-sama ni. Kadang-kadang yang ni dapat sakit dada, panas dada kan. Maksudnya kita akan pergi, kita bagi semangat kepada dia. Dan ada yang sakit yang kena oksigen, kita bagi semangat kepada dia. Sebab apa nak suruh sentiasa bersemangat. Dia begitu. Jadi apabila bersemangat, nanti dia lawan. Allah kita doakan kesembuhan dah. Sebab tu kalau kita tengok kat sini di hospital ni, subhanallah. Subhanallah. Pertama sekali saya nak sebut masyarakat kita, kita sebut COVID ini semua takut. Panik dan takut. Ya. Bukan di sini saya nak sebut jangan takut. Bukan jangan takut. Kena takut. Tapi pertama sekali kita kena ada ilmu tentang COVID. COVID ni dia ada 5 tahap. Oh, okey. Dia ada 5 tahap. Tahap pertama ialah positif. Positif tetapi tidak bergejala. Tak ada gejala pun, tak ada simptom pun. Oh, okey. Dia positif tapi dia tak ada simptom. Yang ni kita takut. Kenapa? Kita khawatir takut dia berkeliaran di luar sana. Itu pentingnya. Dia pentingnya kalau rasa kita suspek, cepat-cepat untuk kita pergi ke tempat yang berwajib untuk test. Itu yang pertama. Dan yang kedua ni lah positif dan gejala ringan. Dia ada gejala ringan semua macam tu je. Semua contoh demam ke macam tu je. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah positif dengan radang paru-paru. Ini gejala yang itu tahap yang ketiga, iaitu positif dan ada radang paru-paru. Tapi tak perlu alat pernafasan. Okey, alat pernafasan. Iaitu yang tahap ketiga itu positif, radang paru-paru, tak perlu alat pernafasan. Contoh macam saya tu. Saya sebut tadi, saya boleh kawal dengan sendiri. Kita tarik nafas, kita kawal dengan sendiri. Maksudnya kita kena bersedia untuk tahu ilmu. Bagaimana untuk kita hadapi benda tu. At least apabila kita tahu ilmu tu, kita dapatlah buat yang terbaik. Kita risau sekarang ni seperti mana yang Dr. Jack tadi sebut ialah kita takut angka tu. Angka tu sebab sekarang ni petugas kesihatan setakat ini tak mampu untuk tangani yang terlalu ramai. Jadi kita kena, di peringkat kita kena bersedia benda tu. Itu yang ketiga, tahap yang ketiga dan tahap yang keempat adalah positif dan perlu kepada bantuan alat pernafasan. Maksudnya dia positif, perlu kepada alat bantuan pernafasan. Yang itulah, yang ni sangat bahaya, perlu dibawa ke hospital lah sebenarnya. Dan sebenarnya semua perlu. Tapi orang kata yang sangat kronik, kritikal, perlu dah dibawa. Dan yang kelima adalah sesak nafas dan perlu bantuan pernafasan. Yang kelima lah, sesak nafas, dia sangat-sangat sesak nafas dan perlu kepada bantuan pernafasan. Biasa yang ni yang kelima ni hanya kalau kita tengok daripada PKM tersebut hanya 5% sahaja daripada jumlah pesakit sekarang ni. Hanya 5% sahaja yang memerlukan yang tahap yang kelima ni. Okey tu. Jadi apabila sebut COVID, 5 perkara itulah. Ya. Sepanjang dekat di ward tu, maknanya memang ada rawatan ke bagaimana sebenarnya di situ, sebab dia kata ubat tak ada lagi lah, dia tak ada. Bagaimana sebenarnya rawatan yang dibuat di rawatan rawatan, terima kasih Pak Ya. Rawatan COVID ini kalau kita tengok dia berpandukan kepada simptom. Sebab nak kata ubat COVID sekarang ni boleh jumpa lagi. Dia jumpa, jadi berpandukan kepada simptom. Contohnya dia demam, diberi ubat demam. Macam itulah. Kalau macam mana kena sembuhkan demam tu lah maksudnya. Ya Muhammad. Betul. Demam tu kena bagi sembuh. Betul. Jadi jika macam saya kahak. Bukan kahak, batuk tu kering. Batuk kering sangat. Batuknya kering. Jadi batuk kering. Bukan dompet je kering maksudnya sekarang ni. Batuk pun boleh kering. Poket dia kering. Jadi batuk kering tu biasanya dia bagi umat berkoma. Umat berkoma tu yang biasa orang tak nak berkoma. Dia macam tu. Konsep dia begitu, dia tak nak lah. Sebab apa ubat tu tak tahan. Saya sendiri pun tak tahan nak berkoma dengan ubat tu. Konsepnya.
Dan jika macam saya pening-pening, pening ni saya rasa yang ni nombor 2 lah gejala yang paling saya tak boleh fikir lah, sebab dia pening yang melampau. Dia rasa nak tumbang. Jadi biasanya kita cepat-cepat baring lah. Baring yang ada diberi ubat lah. Okey. Pasal dia begitulah, itu antara rawatan biasanya petugas kesihatan ni biasanya cek tekanan darah lah. Cek tekanan darah dan kesihatan kita lah panjang di sini, dan sekarang ni pun masih dimonitor oleh mereka lagi lah. Okey. Baik Ambo, soalan-soalan terakhir saya. Mungkin kalau jangkaan Ambo untuk duduk di hospital lagi sekarang ni, saya ingat dah hari ke berapa? Hari ke-14. Hari ke mungkin berapa lama lagi masa yang perlu Ambo ambil? Sekarang daripada ward dah pindah ke kuarantin. Dan berapa lama lagi daripada di kuarantin tu mungkin untuk discharge ke atau bagaimana? Dia pertama sekali kita kena tahu biasanya untuk COVID ni 14 hari. Betul. Jadi biasanya kita akan biasanya petugas kesihatan akan bagi kepada kita untuk 14 hari lah. Jadi pertama walaupun simptom-simptom tidak hilang. Jadi untuk mengelakkan, kadang-kadang apabila simptom tu hilang, test ujian COVID sekali lagi, kena lagi. Kena lagi kepada pesakit itu. Jadi positif lagi. Ada juga yang dah test tu dah negatif. Alhamdulillah. Maksudnya boleh balik kuarantin kat rumah lah. Di pasal di kita ataupun di pusat-pusat kuarantin yang disediakan. Cuma saya nak sentuh sikit tentang gejala COVID yang salah ni. Ini penting untuk kita. Kadang-kadang kan kita semua dah panik semua ni kan. Pertama sekali ada untuk orang bekerja. Untuk orang bekerja, pertama sekali kalau ada gejala ni, rasa hati berdebar, nafas bergerak laju, dan hati tak sedap. Sebabnya orang lain cuti 14 hari, kita bekerja. Okey. Itu bukan gejala COVID. Sebab kita bekerja, orang lain cuti. Dan yang keduanya untuk orang cuti, dia rasa boring, duduk rumah, dia keluar merayak-rayak sekejap. Itu bukan gejala COVID tu. Itu gejala tak dengar kata. Okey. Okey, baik. Terima kasih Saudara Zulkifli, terima kasih Ambo. Kami mendoakan semoga Ambo segera sembuh, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kami di Facebook ini, boleh pergi ke Facebook Muhammad Zulkifli Az-Zikri untuk memberikan kata-kata positif pada beliau, dan beliau ada beberapa perkongsian Pak Ya yang yang beliau kongsikan kepada di Facebook beliau mengenai apa yang beliau lalui. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di Facebook beliau, di Facebook Zulkifli Az-Zikri. Jadi sekali lagi Ambo, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah semoga sihat segera. Boleh saya tinggalkan sedikit saja. Boleh. Cantik. Allah. Ada sajak pula. Silakan. Ada kata berpantun. Saya tak pandai juga. Sila. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih sekali lagi kepada semua. Diriku masih diwat menunggu masa. InsyaAllah untuk sembuh seperti sedia kala, nak berkurung dalam rumah lebih selesa dengan tubuh sihat gembira. Terima kasih.